testing 1 2 3 testing 1 2 3 testing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Projek daripada Raja Bekam. Malam ni kita akan berdiskus mengenai satu topik yang menarik tentang perubatan Melayu, iaitu teori 4 unsur. Okey. Terima kasih kepada yang sudi mendengar, sudi melihat live projek pada malam ni. Dengan tajuk kita pada malam ni adalah perubatan Melayu pada konsep 4 unsur. Teori 4 unsur. Lu orang Melayu bang. Okey, waalaikumsalam kepada apaan tu. Okey, malam ni kita borak-borak santai lah. Borak-borak santai tentang konsep perubatan Melayu dalam tajuk khusus teori 4 unsur. 4 unsur ni apa? Unsur tanah, air, api, angin. Teori ni dah popular sebenarnya sejak ratusan tahun dahulu. Okey, teori ni agak popular sejak ratusan tahun dahulu. Okey. Sebelum kita menunggu rakan-rakan lain untuk masuk, kita mulakan dengan inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, sebelum saya mulakan ni, sukacitalah saya bagi tahu kita sedekahkan Al-Fatihah kepada penulis kitab. Saya guna 2 kitab ni, Nur Nizam Ngadeni dan kitab Perubatan Jawi. Okey, kitab ni banyak diambil daripada ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama dahulu ni termasuklah daripada ratusan tahun ya. Ratusan tahun, contohnya daripada Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Semua tu pengarang kitab Perubatan Melayu. Okey, dan ada juga daripada Timbun Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, banyak lagi lah. So dalam ni dia ada bagi tahu senarai rujukan. Kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Moga-moganya kita dapat berkatlah daripada ilmu para alim ulama dahulu yang mengaram kitab tip Melayu. Cuma sekarang ni dah dialih bahasa, dah diterjemah oleh Ustaz Nur Nizam Ngadeni, oleh siapa lagi? Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad HPA. Semua ni yang banyak meneroka atau menterjemah kitab-kitab Melayu dahulu dan dibukukan dalam edisi bahasa Melayu moden. So saya tak adalah rujuk kitab dulu kitab bahasa Jawi Rumi dulu. Kita terus kepada kitab yang dah diterjemah, yang dah diolah, yang dirulah oleh 2 orang insan hebat ini. Okey, sekarang ni kenapa kita perlu
tahu empat unsur ni? Penting ke empat unsur ni? Unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur angin. Penting ke? Kan kita ni dah jadi ada kulit, ada darah, ada tulang, ada rambut. Apa kena mengena dengan air, tanah, api, angin? Cuba kita fikir sejenak lah. Kenapa ulama zaman dulu dia mengarang, dia mengkaji perubatan ni sampai kepada empat unsur. Ulama dulu cuba kita fikir kan. Padahal diri kita ni tak ada pun air kan. Tak ada pun air paip ke, air hujan tak ada. Ada ke angin dalam badan kita ni? Kalau kita korek, tanya doktor, angin tak ada. Apa lagi? Tanah, air. Tanah ada ke dalam badan kita ni? Secara, kalau kita tengok secara logik lah kan, memang tak ada tanah dalam ni. Tanah tak ada, air mutlak yang tak ada, angin pun tak ada, api pun tak ada. Tapi kenapa perubatan Melayu ni, dia kaji badan manusia ni dan dia bagi tahu badan manusia ni ada empat unsur. Unsur tanah ada, unsur api pun ada, unsur angin pun ada, unsur air pun ada dalam badan kita. Ini teori perubatan zaman dulu, zaman perubatan Melayu. Dia mengkaji sampai kepada satu titik awal kejadian manusia. Titik awal kejadian manusia ni bila dia kaji, ulama dululah, dia kaji, oh rupanya manusia ini berasal daripada tanah. Kan? Dalam Quran pun bagi tahu kan? Okey. Sekejap ya. Dalam Quran pun dia bagi tahu kita ni berasal daripada tanah. Okey, wa bada'a khalqal insan min tin. Sesungguhnya kejadian manusia itu daripada tanah. Okey. Dan tanah tu daripada mana? Dah tentu daripada bumi. So dah terbukti dalam Quran pun sebenarnya ada cerita manusia ni daripada mana asal dia. So asal daripada tanah. So mana datang air, api, angin tu? Pun sama dalam Al-Quran ulama dah mengkaji. Cuma kita je tak jumpa. Tadi kat tanah tu surah As-Sajdah ayat 7. Wa bada'a khalqal insani min tin. Sesungguhnya khalqa penciptaan kamu itu, insan itu daripada tin, tanah. So sebenarnya tanah ni asal dia daripada bumi. Dan bumi ni pula kalau kita tengok dia punya turutan dia, kalau kita kaji, bumi ni berasal daripada apa? Daripada air. Dah asal daripada air. So nak tak nak, manusia ni dia ada unsur tanah, dia ada unsur air. So daripada ini dalam ulama dululah namanya ilmu asal kejadian. So daripada air itulah dia jadi wap. Ada wap. Wap itu gas ataupun gas lah. Itulah angin. Angin. Banyaklah. Kalau kita mengkaji, ulama dah simpulkan. Kalau kita kajilah ataupun dalam kitab pun bagi tahu, akhirnya disimpulkan manusia ni ada empat unsur. Unsur tanah ada, unsur air pun ada, unsur angin pun ada, unsur api pun ada. Dan terbukti ada dalilnya dalam Al-Quran. Okey, so dalam perubatan macam mana pula? So dalam perubatan, benda ni sangat penting. Macam mana konsep ya? Konsep dia macam ni. Kalau kita nak repair basikal kan, contoh basikal. Kena tahu basikal tu diperbuat daripada apa. Kan? Ataupun kita nak repair tayar bocor lah. Tayar basikal tu bocor. So logiknya kita kena tahu tak, tayar basikal yang bocor tu diperbuat daripada apa? Daripada besi ke? Daripada kayu ke? Daripada plastik ke? Atau daripada getah? Penting tak untuk kita tahu? Untuk kita menyelesaikan masalah tayar bocor ni.
untuk kita tahu dia punya bahan tu daripada apa. Saya ulang sekali lagi ya. Ni contoh mudah. Kalaulah kita nak repair basikal. Basikal ni kerosakan dia tayarnya bocor. So logik tak untuk kita sebagai pomen kena tahu tayar tu diperbuat daripada apa? Daripada kayu ke? Daripada plastik ke? Daripada besi ke? Atau daripada getah? Sebenarnya penting. Jawapannya secara mudah memang kena penting. Penting kita kena tahu asal kejadian. Asal kejadian sesuatu benda. Kalau basikal, kena tahulah tayar tu daripada getah. Bila bocor, kita tahulah cara nak menampalnya macam mana. Sebab benda tu getah. So, kita tampallah menggunakan getah juga. Letak gam tampal. Itu contoh. So, badan manusia ni juga macam tu. Seorang tabib, dia kena tahu asal kejadian manusia ni daripada mana. So bila dia kaji, dapatlah simpulkan manusia ni berasal daripada tanah, daripada air, dan ada juga unsur angin dan api. Semua tu sebenarnya dah ada dalam Quran lah. Semua saya tak nak bahas, kecuali kalau ada yang nak, saya bagi dalil dia. Saya bagi. Kalau ada yang nak tahu dalil dia kat mana Quran tu, saya boleh kena bagi. Tapi ni sebab ni bahagian perubatan, saya cerita pasal perubatan. Kenapa 4 unsur ni penting dalam perawatan perubatan Melayu. Okey, terutamanya sebelum tu terima kasihlah siapa yang datang, yang masuk, yang join kepada Sembang Santai projek daripada Raja Bekam. Okey, kita malam ni topik yang santai lah. Teori perubatan Melayu dalam perbahasan 4 unsur. Teori 4 unsur dalam perubatan Melayu. 4 unsur tu apa? 4 unsur yang ada dalam tubuh manusia, iaitu tubuh manusia ni dia ada 4 unsur utama. Yang pertama unsur tanah pun ada, unsur air, unsur angin dan unsur api. Mana dapat tu? Itu semua ulama dah kaji Al-Quran dan dia dapat tahulah manusia ni berasal daripada tanah. So tanah tu berasal daripada air, yang mana air itu dia beruap, ada unsur angin, ada unsur uap ataupun inilah angin. Dan angin tu ada yang panas. Okey, ada unsur api. Macam itulah. So terima kasih kepada yang join live projek malam ni dengan kita bercerita, bersembang teori perubatan Melayu dalam bab 4 unsur kejadian manusia. So ulama tulis kalau dalam kitab perubatan Melayu mesti dia ada kaitkan dengan 4 unsur ni. Mesti kesimpulannya kalau nak merawat dia kena tahu, tabib tu kena tahu 4 unsur dalam tubuh manusia. So kita ni saya malam ni kita sembang ni, saya sebagai tukang sembang ni, saya ada referen lah. Yang pertama saya guna kitab ni, kitab Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu daripada pengarang Nur Nizam Ngadeni. Yang kedua saya guna kitab ni juga. Kitab ni ada jual kat Raja Bekam lah. Perubatan Jawi, Teknik Diagnos dan Perawatan. So saya ambil satu topik, teori 4 unsur untuk kita bincang pada malam ni lah. Berapa pentingnya teori 4 unsur ini, dia boleh merawat penyakit, dia boleh mengesan sesuatu penyakit, dia boleh mendapatkan kaedah rawatan yang efektif, yang tepat untuk sesuatu penyakit. Saya ulang sekali lagi, dengan memahami teori 4 unsur ni, dengan memahami dengan mendalam teori 4 unsur tubuh manusia, tanah, api, air, angin, seseorang tabib itu dia boleh mendapatkan penyelesaian kepada penyakit-penyakit yang dialami oleh seseorang. Sama ada dia dapat mengesan penyakit, dengan teori 4 unsur ni dia boleh mengesan penyakit, diagnos penyakit,
dan mendapatkan ubat yang tepat untuk satu penyakit, ataupun dia dapat memilih rawatan yang tepat untuk satu penyakit, ataupun dia boleh mendapatkan herba yang tepat untuk merawat sesuatu penyakit dengan hanya memahami, mendalami teori 4 unsur. Okey, so terima kasih yang live bersama Bro Jeb dari Raja Bekam. Malam ni kita sembang santai berkenaan teori 4 unsur dalam perubatan Melayu. 4 unsur yang ada dalam badan manusia. Okey, so kita baca sikit lah live. Kita ambil, sebelum saya bahas, saya baca dululah. Okey, semua sementara menunggu yang lain. Okey. Pendapat Ibnu Sina, unsur adalah jisim yang membentuk sel-sel utama pada tubuh manusia. Ini Ibnu Sina sendiri bagi tahu, manusia ni dia terdiri daripada 4 unsur. Unsur terbahagi kepada 4 jenis, iaitu tanah, api, air, angin. Ini pendapat Ibnu Sina yang juga disokong oleh ramai ulama dan tabib Melayu zaman dulu. Unsur yang ringan adalah api dan angin. Unsur yang ringan. Unsur yang berat adalah tanah dan air. Unsur tanah merupakan satu jirim yang terletak di tengah-tengah di antara kesemua unsur-unsur. Secara semula jadi, unsur tanah akan tetap berada pada tempatnya kerana keadaan unsur tanah yang bersifat berat dan mutlak. Ni panjang lah ni. Okey, ini air pula. Unsur air adalah satu jirim yang secara semula jadinya terdiri daripada unsur tanah dan diliputi unsur angin. Okey, iaitu apabila unsur tanah dan angin tersebut pada kedudukan biasa. Keadaan ini berlaku disebabkan sifat berat yang ada pada unsur air bukanlah berat yang mutlak. Sifat unsur air adalah sejuk dan basah. Ini pendapat dalam kitab ni lah. Okay, unsur air tidak boleh ditentang oleh sesuatu sebab pun dari luar yang bersifat sejuk. Kerana air bersifat basah, maka unsur air secara semula jadinya mudah berpecah dan bercantum serta mudah menerima sebarang bentuk, tetapi tidak mampu memelihara bentuk tersebut. Ni kalau baca ni bosan ni rasanya ni. So saya rasa saya simpulkan Saya simpulkan ya. Okey, sifat basah. Unsur sifat basah. Sifat basah terdapat faedah daripada sifat kering untuk mengawal proses penilaan. Ni pun banyak. Unsur angin, kita bagi unsur angin pula. Unsur angin adalah satu jirim yang secara semula jadinya di atas air dan di bawah api. Okey, angin ni di atas air dan di bawah api. Unsur angin bersifat panas dan basah. Fungsi unsur angin adalah proses penipisan, pelembutan, peringanan dan pengasingan. Nanti saya buat diagram untuk korang mudah faham. Ni kita baca dululah. Unsur api pula, okey, bersifat api, proses pematangan, pelembutan dan pengadunan. Sekejap ya. Dua unsur yang berat, tanah dan air, sangat berguna pada kejadian organ dan penetapan organ. Dua unsur yang ringan, angin dan api, ingat ya, unsur yang ringan, angin dan api, sangat berguna kepada kejadian roh dan pergerakan roh, berperanan untuk menggerakkan organ. Walau bagaimanapun, penggerak utama bagi organ adalah an-naf, jiwa. Ini saya kena terangkan ni sebab takut ramai yang tak faham. Saya lukiskan saya lukis. Tapi takut dia jadi ni. Okey, saya lukis. Tak tahulah boleh nampak tak nampak ni. Nampak tak nampak pun tengoklah. So, manusia terdiri daripada roh dan jasad. Jasad ni yang ada tanah, air, api, angin.
Balik ke tak balik? Apa terbalik-balik Alamak, terbalik lah Kesian pula korang tak nampak Jadi balik pula Lupalah saya, cuba sekejap Jadi tak faham lah terbalik. Betul terbalik Alamak, saya kena setting lah. Apa? Macam mana nak setting? Saya pun lupa lah cara nak setting dia macam mana. Okey, terima kasih yang datang. Malam ni teori 4 unsur perubatan Melayu. Cuma kena banyak lukis-lukis ni. Cuma saya nampak terbalik kan? Terbalik kan? Itulah terbalik ni. Saya tengah setting kejap Macam mana nak bagi dia tak terbalik ni? Okey. Macam mana bagi dia tak terbalik Apa benda ni? Custom ke? Effect. Mirror. Okey ke ni? Okey. Okey. Okey, terima kasih yang live. Tampaknya saya kena pegang macam ni, tak suara pula Okey. So, okey. Ni teori. Ni saya cerita sikit lah sebelum kita bahas lebih jauh tentang teori 4 unsur. Yang pertama kita kena tahu dulu. Badan manusia ni ada apa kat dalam ni? Apa unsur yang ada? Yang ada dalam badan manusia ni ada 2 Satu roh, satu jasad. Yang jasad ni pula terbahagi kepada 4 lah. Tanah, air, api, angin. Yang roh ni nanti pula, saya cerita dululah. Roh ni pula ada 2. Akal dan naf. 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 Tak tahulah korang faham tak faham. Tapi kita bincang je lah Sebab kalau korang masuk dalam perubatan Melayu ni, korang akan jumpalah manusia ni ada 2 unsur, roh dengan jasad. Jasad ni pula ada 4 unsur juga. Tanah, air, api, angin. Dan roh ada 2 sifat. Akal dan naf. Naf ni jiwa Naf ni jiwa. Naf tu jiwa. Akal dan jiwa. Ini manusia. So, sebelum kita nak rawat manusia ni, kita kena tahulah manusia ni terdiri daripada apa. Berlainan dengan binatang tau. Binatang, dia ada roh dengan jasad, tapi dia tak ada akal. Akal ni tak ada. Itu binatang. Dia ada roh, binatang ada jasad. Binatang ada naf, jiwa, tapi dia tak ada akal. Tapi manusia, dia ada akal, ada naf. Malaikat macam mana malaikat? Malaikat ni kita sembang lah. Ilmu bonus. Kalau malaikat, dia tak ada naf, dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Kalau malaikat dia ada roh dengan jasad, dia ada akal, tapi dia tak ada naf.
Ni malaikat. Malaikat dia tak ada nafsu. Dia ada roh, ada akal. Ada jasad daripada nur, tetapi dia tak ada nafsu. Itu malaikat. Malaikat ada akal. Roh dia ada akal. Nafsu tak ada. Binatang ada roh, akal tak ada. Itu binatang. Cuma manusia ni, sebaik-baik kejadian, sebab apa? Dia ada akal pun ada, pun ada, nafsu pun dia ada. So dia jadi sebaik-baik kejadian. Ni secara ringkas dah. Tapi malam ni bukan ni tau topik kita. Topik kita yang bawah ni. Tanah, air, api, angin. Semua saya dah pergi yang lebih jauh. Kenapa kita kena tahu? Okay, so sebenarnya kalau nak bagi mudah faham, sekejap ya, saya padam dulu ni. Padam dulu. Terima kasih kepada yang join live kita pada malam ni. Live kita tajuknya Teori Perubatan Melayu, Teori 4 Unsur tau. Kenapa penting teori 4 unsur ni? Sebab samalah macam kita nak repair motosikal. Bila motosikal katalah tayarnya bocor, penting untuk kita tahu tak, tayar tu diperbuat daripada apa? Mungkin diperbuat daripada kayu ke, daripada besi ke, daripada plastik ke, ataupun daripada getah. Sebab kalaulah dia tak tahu tayar tu diperbuat daripada apa, kan, dia nak repair macam mana kan? Dia tak tahu daripada apa tayar tu diperbuat. Tayar bocor nak repair macam mana? Kita tak tahu pun tayar tu diperbuat daripada apa. Mungkin daripada besi ataupun daripada kayu, macam roda zaman dulu diperbuat daripada kayu roda tu. Ataupun dibuat daripada getah. So kalau tayar tu rosak dan kita kena cari punca, nak tak nak kena tahulah kayu roda tu diperbuat daripada apa. Barulah kita boleh selesaikan masalah. Sama juga dengan manusia. Kalau dia sakit, kena tahu juga manusia ni daripada apa unsur dia. Dan kita boleh, daripada unsur itulah kita boleh selesaikan sakit dia. Okay. So, ni saya ringkas lah bila. Sekejap ya, saya bagi mudah faham. Untuk mudah faham. Sebelum ni banyak ni kan. Okay. Ini saya dah simpulkan jadi lebih mudah. Okey, kalau tak kena baca letih korang Saya baca panjang berjela-jela buku ni untuk faham. Kecil pula, saya kena besarkan. Angin, saya bulatkan. Air, saya bulatkan. Tanah, saya bulatkan. Lagi satu, api. Okay, ini dulu. Ini kesimpulan dia. Kalau saya Okay. So, inilah kesimpulan daripada kitab ni. Okay, korang tengok dulu. So, saya belakangkan sikit. Right. Tak boleh. Saya kena pegang juga macam ni. Okay lah. Cukup besar Okay. So, unsur manusia ni, kita ada tanah, air, api, angin. Okey, unsur api dengan angin, dia bersifat panas. Api bersifat panas, angin pun bersifat panas. Sementara tanah dengan unsur air bersifat sejuk. Badan manusia ni ada unsur tanah dan ada unsur air. Dua-dua unsur ni, tanah dengan air, bersifat sejuk. Sementara unsur dalam badan manusia ni ada unsur api dan unsur angin. Unsur api dan angin dalam badan manusia ini bersifat panas. Dan unsur air dan angin
bersifat basah. Bersifat basah. Unsur air dan angin bersifat basah. Unsur tanah dan api bersifat kering. Ini dulu. Ini kalau saya baca ni banyaklah dia cerita, cuma secara simpulnya ulama akan bagi tahu inilah konsep dia. Unsur api bersifat panas dan kering. Unsur angin bersifat panas dan basah. Unsur air bersifat basah dan sejuk. Unsur tanah bersifat sejuk dan kering. Okey. Ini teori perubatan Melayu. Anda bersama Bro Jeb lah. Bro Jeb. Okey. So, saya letak dulu. So, kenapa kita nak kaji teori ni dalam perawatan? Kat mana nak guna dia tu? Guna dia pada pesakit tu. Pada setiap penyakit ni sebenarnya, dia ada unsur sendiri tau. Sama ada penyakit tu berunsur panas, sakit tu berunsur sejuk, atau sakit itu berunsur kering ataupun basah. Contohnya ni contoh. Kalau demam, dah tentulah demam tu unsur dia basah. Okey. Ini contoh. So, kita tengok kat sini. Okey. Okey, contoh penyakit yang berunsur panas adalah seperti demam panas, sawan terik, darah tinggi, pening, sakit kepala, kanser, migrain dan lain-lain. Ni sakit yang berunsur panas lah. Okey. So, cara ubat dia apa? Ubat dia adalah dengan kita seimbangkan panas itu dengan bagi herba yang sejuk. Herba sejuk apa? Contohnya, tembikai. Apa lagi? Sayur bayam. Contoh. So, nak meneutralkan panas dia tu, kita kena bagi dia herba yang berunsur sejuk. So, sakit berunsur panas ni kena ubat dengan dapatkan keseimbangan dia. Panas tu kita turunkan. Seimbangkan panas dia tu dengan bagi herba sejuk. Ni contoh. So, ulama pun dah kategorikan apa herba yang kategori sejuk dan apa herba yang kategori panas. Itu dalam segi perawatan lah. Dan untuk kesan penyakit pula. Penyakit pula biasanya ulama akan tengok unsur panas, basah, kering, sejuk ni pada kita punya diagnose biasanya daripada suhu badan. Lepas tu daripada sisa buangan, peluh, kencing, berak. Dia akan tengok dekat situ. Contohnya, ni contoh tau. Contoh kalau dia tengok najis berak tu, warna dia gelap atau warnanya merah. Maksud dia orang ini mengalami penyakit yang unsur dia panas. So, kena ubat dia dengan seimbangkan bagi unsur sejuk. Ataupun dia tengok najis berak tu, dia pucat ataupun dia darah najis tu berwarna pucat. So, bila pucat ni, dia penyakit sejuk lah. Dia mengalami penyakit berunsur sejuk. So, kena bagi herba yang panas. Contohnya apa? Lada hitam. Apa lagi? Halia. Kayu manis. Contoh. Itu herba-herba yang berunsur panas. So, tabib zaman dulu dia akan tengok kulit kan, perubahan pada anak mata kan, perubahan pada lidah kan. Lidah, apa lagi? Air kencing, berak, semua dia akan tengok. So, mana dari situ dia akan tahulah penyakit ni unsur dia kategori mana. Unsur panas ke, penyakit unsur kering ke, sejuk ke ataupun basah. Dari situ barulah tabib akan memberi perawatan ataupun herba untuk apa? Bukan untuk rawat penyakit tu tak.
untuk seimbangkan tubuh badan. Maksudnya apa? Maksudnya ni, penyakit ni bukan disebabkan virus, bakteria semata-mata, tapi disebabkan badan tu tak seimbang. Tak seimbang dari segi apa? Daripada 4 unsur ni lah. Daripada 4 unsur ni. Apa tak? Okey. 4 unsur ni. Okey. So 4 unsur ni kalau tak seimbang, dia akan membuat penyakit. Dia akan membentuk penyakit. Itu dalam teori perubatan Melayu lah. Jika badan manusia ni tak seimbang pada 4 unsur, api, tanah, air, angin, dia tak seimbang, tak ada keseimbangan, ataupun keseimbangannya dah lari, balancingnya dah lari, so akan timbul penyakit. Itu teori dia. So penyakit timbul disebabkan salah satunya keseimbangan tidak terjadi. Itu dalam teori perubatan Melayu. Bila keseimbangan tak terjadi, akan menimbulkan penyakit. Penyakit tu pula kena tahulah daripada unsur mana. Panas ke, basah ke, kering ke, ataupun sejuk. Dari situ baru kita pilih perawatan, ataupun memilih ubatan, ataupun memilih herba yang sesuai untuk merawat penyakit tersebut. So ni, ulama dah simpulkan lah. Okay. Contoh lah. Contoh kalau ulama zaman dulu hidup zaman sekarang ni, orang kena COVID, dia tengok apa? Ini demam panas. Semua ni kita bagi dia herba sejuk. So itu konsep dia. Dia akan pilih lah herba-herba yang sejuk untuk seimbangkan panas tu, untuk neutralkan panas tu. Itu contoh. Terima kasih kepada yang live. Anda bersama Projek daripada Raja Bekam. Malam ni kita santai-santai, kita sembang tentang teori perubatan Melayu, teori 4 unsur dalam tubuh manusia. Tubuh manusia ni ada 4 unsur: tanah, air, api, angin. So secara kesimpulan dia, ulama dah letak lah, dah bagi tahu penyakit tu terjadi bila keseimbangan tak ada. Dalam 4 unsur ni tak ada keseimbangan, so akan timbul penyakit. So penyakit tu bila timbul, para tabib akan siasat, akan diagnos penyakit tu unsur apa yang tak stabil tu. Adakah unsur panas yang berlebihan? Kalau panas yang berlebihan, dia akan bagi rawatan untuk seimbangkan panas tersebut supaya neutral. Itu contoh. Inilah teori perubatan Melayu. So boleh saya sambung. Ada apa lagi pertanyaan? Terima kasih kepada yang live bersama Projek pada malam ni. Kita sembang teori 4 unsur dalam perubatan Melayu. Ni 4 unsur ni. Okey, saya tunjuk sikit lah. So terima kasih kepada yang join live. Anda bersama Projek. Okey. So malam ni seperti yang dijanjikan lah, pun kita dah bahas sampai separuh. Okey, so kita bagi tahulah apa herba-herba dia. Okey, supaya korang boleh tahulah. Saya ambil dah buku ni. Senang sikit. Okey. Unsur api, kalau unsur api, okey. Herba dia rasa pedas. Ni dalam buku ni saya berceritalah. Okey. So herba dia, salah satu herba unsur api adalah halia, kayu manis, serai wangi, pokok kayu putih dan lain-lain. Contoh. So unsur api, herba yang ada unsur api tadi lada hitam, halia, kulit kayu manis, serai wangi. Okey, ataupun pokok kayu putih. Itu contoh. Dan herba unsur angin. Okey, herba unsur angin apa pula? Herba unsur angin adalah pegaga, petai, tongkat ali, jering. Pegaga, tongkat ali, petai, jering, hempedu bumi. Itu herba yang bersifat angin. Herba yang bersifat unsur tanah adalah mengkudu, daun jambu, pokok larak,
akasa kecut, halban sepang. Ini contoh herba yang berunsur tanah. Okey, ataupun tanah ni dia kering dan sejuk. Untuk herba yang berunsur air ataupun herba yang berunsur basah dan sejuk adalah pegaga, tapak liman, lalang, bayam duri, petai, jering, belimbing, kopi. Belimbing itu semua herba yang berunsur sejuk dan basah. Bayam basah kan, belimbing itu basah dan sejuk. Herba ini unsur air. Ni saya secara ni lah saya baca. Yang ingat tu ingatlah. So, kena tahu herba unsur dia daripada yang mana satu, dan barulah dia akan bagi kepada penyakit yang tak stabil tu. Contohnya tak stabil unsur panas. Bila demam panas, maksud dia adalah unsur panas dalam badan dia berlebihan. Dia kena neutralkan panas dia dengan bagi herba. Herba dia apa tadi? Bayam, minum kopi, pegaga, belimbing, macam tu. So, kita dah live berapa lama ni? Saya kena tengok juga ni. Sekejap juga 45 minit. Okay, kita berlive 9.15. Sekarang dah dekat pukul 10. Hampir 1 jam. Kita bahaskan teori perubatan Melayu dalam bab 4 unsur. Kejadian 4 unsur dalam badan manusia. Ini 4 unsur. So 4 unsur ini saya tunjukkan dalam manusia ada unsur api. Api ni apa? Api ni bersifat panas dan kering. Dan dalam badan manusia juga ada unsur tanah. Tanah ni apa? Tanah ni berunsur kering dan sejuk. Dan dalam badan manusia ada juga unsur angin. Angin ni bersifat panas dan basah. Dan akhir sekali badan manusia ada unsur air. Air ini bersifat sejuk dan basah. Contoh. So kita kena tahu. So kita baca sikit lah ni untuk ni lah, untuk korang tahu. Okey, macam ni. Herba sejuk menolong mengaktifkan penyejukan di dalam tubuh yang berada di otak manusia. Di samping itu, herba tersebut juga akan mengembangkan saluran darah di bawah kulit. Kelenjar-kelenjar peluh dirangsangkan untuk mengeluarkan peluh ke permukaan kulit dan suhu tubuh dapat distabilkan. Herba ini diberikan kepada pesakit yang mengalami masalah suhu tubuh yang tinggi seperti demam panas, sawan terik, darah tinggi, pening, kanser, migrain dan lain-lain. Hampir sebahagian besar herba sejuk merupakan tumbuhan monokotil dengan ciri-ciri buah tersebut urat daun yang selari, kadang-kadang berduri, berakar rembut atau berakar serabut, berbiji satu, tumbuhan yang menjala, tidak berkayu, rasanya tawar. Itu unsur herba yang berunsur sejuk. Ni saya baca je tau. Kalau sembang ni kan bosan pula. Ni kita baca pula kita bacalah pula. Okey. So saya guna kitab ni. Boleh beli kat Raja Bekam. Kalau dekat search dekat apa tu Oren punya ni Oren punya platform ada jual. Okey. Ni contoh ni untuk kita kita baca herba pahit. Herba pahit mencuci dan menguatkan hati daripada bahan kimia toksik, mengeluarkan toksik yang sedia ada dalam sel hati atau dikenali sebagai detoksifikasi, antivirus, antibakteria. Tu herba pahit. Okey. Saya baca lagi. Contoh herba pahit, tongkat ali.
empedu bumi, bergaga. Okey, herba pahit ni bersifat apa? Herba pahit ni bersifat angin. Unsur angin ataupun bersifat panas dan basah. Okey. Okey. So, saya rasa kalau nak bahas ni agak panjang. Cuma sekarang ni kita tahu dulu teori 4 unsur ni untuk apa. So, kita sekali lagi bagi tahu teori 4 unsur ni yang pertama untuk kesan penyakit itu daripada unsur mana, dan dari situ para tabib perubatan Melayu dulu, dari situ dia akan tahu rawatan apa yang sesuai, herba apa yang patut dimakan dan macam mana nak merawat sakit tersebut. Okey. So, terima kasih kepada yang join live projek malam ni. Perubatan Melayu, teori 4 unsur. Kering, unsur apa? Unsur tanah, air, api, angin. Dalam badan manusia ni. So, dari situ, unsur ini kena seimbangkan. So, bila tak seimbang, okey, akan timbul penyakit. Okey. So, dari situ kita akan bagi tahulah apa rawatan yang sesuai untuk selesaikan. Dengan kita faham kuasa 4 unsur ni dah cukup. Dah tahu nak bagi ubat apa. Dah tahu nak bagi rawatan apa. Okey. So, pada saya nanti minggu depan kita boleh bahas pergi lebih jauh. Okey, contohnya rawatan bekam. Apa sebenarnya bekam ni untuk buang apa? Dia boleh buang unsur panas. Okey. Dan dia boleh buang unsur angin. Bekam lah contoh. Boleh menyutilkan unsur panas dan unsur angin. Ataupun kalau tak nak bekam, boleh bagi herba. Bagi herba yang stabilkan unsur panas dia. Atau bagi herba kalau dia sakit unsur sejuk, bagi herba yang unsur panas. Kalau dia sakit berunsur panas, bagi herba yang berunsur sejuk. Macam tu. So, inilah pentingnya kita tahu. Herba-herba ni yang ada kat bumi tanah Melayu ni, herba-herba ni sebenarnya boleh jadi ubat. Dengan cara kita ketahui dulu dia punya unsur. Unsur, contohnya bayam. Sayur bayam berunsur sejuk. Contoh. Apa lagi? Lada hitam berunsur panas. Apa lagi? Banyak lagi lah. Okay. Kalau baca tadi. Okay. Lada hitam, halia juga berunsur kering. Ataupun daun jambu berunsur sejuk pun boleh, unsur sejuk dan kering. So, terima kasih kepada yang join live pada malam ni. Malam ni kita bahas teori 4 unsur. Kita bahas teori 4 unsur dalam perubatan Melayu. So, kita dah tahu tadi. Dengan tahu unsur ini, kita boleh rawat penyakit. Dengan cara mengesan setiap penyakit itu dia ada unsur juga. Setiap penyakit dalam badan manusia ni dia ada unsur dia sendiri. Contohnya kanser, dia berunsur panas dan kering. Contohlah. Okey, apa lagi? Sakit buasir ataupun sembelit berunsur sejuk dan basah. Contoh. So kita kena tahu penyakit tu unsur apa dan cara nak stabilkan dengan memberi herba yang bertentangan dengan unsur berlebihan tersebut. So itulah teori secara ringkas perubatan Melayu yang telah digunakan beratus tahun dahulu, yang telah dikarang oleh ramai ulama, okey, termasuk juga Ibnu Sina. Tadi kita dah bagi tahu Ibnu Sina sendiri dia mengatakan badan manusia ni ada 4 unsur dan kena tahu 4 unsur ni. Kena tahu 4 unsur ini untuk merawat sesuatu penyakit dan untuk memberikan ubat yang sesuai untuk sesuatu penyakit. Ibnu Sina, sama ada Ibnu Sina pun dah menggunakan teori ini, dan teori ini dikembangkan oleh ulama Melayu zaman dulu, sehinggalah sekarang ni kita dah tak bicara lagi teori ini. Dah tak ada orang pun yang mahir
yang mahir dalam, sebab kita dah ada perubatan moden kan. Itulah kelemahan kita lah. Sebenarnya teori ni dah beribu tahun sebenarnya. Daripada Ibn Sina tu tahun berapa, zaman Abbasiyah tu, zaman 600 Hijrah rasanya, sampai sekarang ni dekat 1000 tahun, teori 4 unsur ni diamalkan dalam pengubatan. Dalam pengubatan diamalkan. Sampai sekarang zaman milenium ni kita dah tak tahu pun, dah tak guna lah. Padahal inilah teori simple yang mudah dan cepat untuk mengesan penyakit dan mengubatinya. Walau bagaimanapun, kesembuhan itu tetap milik Allah. So, terima kasih. Saya rasa cukup setakat ni. Live project dari Raja Bekam. Bertemu kita di minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik. Nanti saya bagi tahulah topik apa. So, terima kasih kepada yang join. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.